A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hari ni kita dapat bersama-sama lagi dalam diskusi hati kita siri yang keempat yang kita bincangkan bersama daripada susunan tajuk-tajuk yang telah disusunkan oleh ulama besar hadis yang kita semua kenal, Imam Al-Bukhari. Jadi kita punya kuliah ni sebenarnya kuliah pengajian berkitab dan bersiri. Jadi sebenarnya dia bersilibus dan siapa yang mengikuti dari awal step by step, insya-Allah dan insya-Allah kita boleh mendapatkan satu gambaran ataupun tasawur mengenai dengan Islam dan adab-adabnya dalam kehidupan kita, dan ini membantu mempermudahkan kita dalam beramal. Dan kita tahu bahawa konsep beramal dalam kehidupan kita kaedahnya adalah dengan kita menuntut ilmu, dapat ilmu kita amal, dapat ilmu kita amal, dan dia bukan maknanya mungkin kadang-kadang kita berfikir bila nak beramal tu kita datang majlis ilmu tanya apa benda kita nak buat, kita tanya betul-betul ke tidak, ataupun yang lebih malang lagi main buat je kan, main amal je, lepas tu bila orang kata salah baru kita terkejut, baru nak pergi tanya kan. Jadi di sinilah yang kita susunkan hari ni, yang kalau kita buat daripada bab yang pertama, siri yang pertama dulu, kalau kita betul-betul nak amal daripada yang pertama, memang kita kata kita akan ada kerja dalam hidup kita kan, ada mujahadah, adanya proses yang kita perlukan dalam kehidupan kita kan. Ada yang kita perlu kita kata kita perlu lebih berusaha menjadi hamba Allah yang soleh. Baik, hari ni tajuk kita special sikit tentang wanita. Tapi ketahuilah bahawa tajuk ini bukan direka cipta oleh kami sendiri kan. Saja-saja nak cakap pasal wanita sebab sekarang ni isu wanita meletup-letup kan. Tapi kita bukan nak bercakap tentang wanita sebab ini sebab tengah orang kata orang suka bincang ke tak tapi memang inilah yang disusun oleh ulama. Bermakna dan kalau hari ni kita kata menjadi isu atau masalah tentang wanita ni, pelbagai masalah timbul, pelbagai isu timbul. Sebenarnya ulama telah lama memberikan perhatian. Islam sendiri dari awal telah mengangkat darjat wanita dan ulama menyusunkan kitab-kitab mereka dan dengan memberi perhatian juga kepada wanita. Jadi wanita ni sangat diperhatikan dalam Islam, sangat dijaga, dan sehinggalah kita katakan perbincangan dan juga pendetailan untuk menjaga wanita ini dijelaskan. Dan maknanya bagi wanita diajarkan bagaimana cara menjaga dirinya, dan bagi lelaki diajarkan juga kepada kaum lelaki bagaimana cara untuk menjaga wanita yang ada di sekeliling kalian. Jadi hari ni kita kata wanita ni sebab ke syurga atau ke neraka. Maksudnya wanita tu memang boleh jadi asbab gitu kan, asbab sama ada ke syurga atau ke neraka, sebab setiap kita kan ada wali, dan wali itu adalah lelaki yang mana kita pasti akan mempengaruhi syurga atau neraka wali kita, dan atas setiap apa yang kita lakukan. Jadi maknanya hari ni kita akan bincang tentang wanita ni. Kalau kita tengok dalam kitab Adabul Mufrad dalam hadis yang ke-41, bermula daripada situ kita akan tengok kita akan bincang beberapa persoalan yang mungkin bagi yang tengok dalam iklan iklan kita punya program ni, ada beberapa persoalan kan yang kita nak timbulkan. Tapi selain daripada tu ada juga perbincangan yang akan kita bincangkan, yang mungkin kita terus pergi kepada persoalan kan. Sebelum tu kan sebab ingat dah siri keempat semua dah tahu lah, tapi untuk kali pertama kita bersama dengan Ustaz Muhammad Muftiul Haq kan, bin Fatah Yasin, adinda saya yang nombor 4 kan. Saya nombor 2 dan beliau nombor 4. Tapi kita tahu dalam bab keilmuan tidak mengira usia, tidak mengira kita ni kakak ke adik ke abang ke, tak kira nenek ke atuk ke mak ayah. Dalam bab ilmu, siapa yang Allah berikan ilmunya lebih dan siapa yang lebih kuat berusaha, maka dialah yang mendapatkan ilmu. Jadi hari ni saya dengan segala kedangkalan ilmu, saya prefer untuk belajar kan. Jadi moderator ni belajarlah kan. Kita kata belajar, mungkin moderator lah yang paling konsisten dari awal sampai akhir, sebab memang kena duduk kat sini. Alhamdulillah.
Baik, jadi Ustaz Mutik sebenarnya di Perlis bekerja sebagai pensyarah QIPS dan dalam masa yang sama imam Masjid Khurjah dan aktiflah dalam pelbagai aktiviti-aktiviti kemasyarakatan. Chef juga ni, pandai masak kenduri ya. Boleh masak sekok kambing tu macam tak ada apalah kan, biasalah. Hari tu kami korban 7 ekor kambing dengan seekor lembu kan, depan rumah tu semua Ustaz Mutik sembelih. Sembelih pun boleh kan, Alhamdulillah kan. Jadi kita teruskan kepada persoalan kita yang pertama berkaitan dengan wanita. Baik, wanita ni pada perspektif syarak dan juga moden, mungkin kita kata ada pandangan, ada perbezaan atau mungkin persamaan. Apa sebenarnya yang dimaksudkan atau didefinisikan dengan wanita kan? Atau kita nak kata definisi tu macam benda pula kan. Tapi satu persepsi kan, bagaimana wanita pada sisi syarak dan mungkin apa pula pandangan masyarakat moden mengenai dengan wanita ni. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah la syarika lah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Terima kasih kepada Kakanda Ustazah Qurratul Ain binti Fathah Yasin yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Siapa yang menempuh satu jalan yaltamis. Yaltamis ni bukan yatlub, bukan menuntut ilmu. Yaltamis ni hanya mungkin mencari secebis ilmu. Sambil-sambil tuan-tuan perempuan buat kerja di pejabat, pasang video, dapat ilmu sedikit. Minat mendengar ceramah hanya semata-mata nak iltimas, nak ambil sedikit ilmu sahaja. Maka sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan perjalanannya untuk ke syurga. Tuan-tuan dirahmati Allah. Kenapa Nabi SAW mengumpamakan menuntut ilmu ini memudahkan perjalanan kita ke syurga? Pertama sekali tuan-tuan perempuan dirahmati Allah, kita kena faham bahawasanya kita dengan syurga itu sangat jauh. Kita di bumi ni, kita tawaf bumi banyak kali sekalipun belum lagi sampai hanya 1/10. Hatta mungkin tak sampai 1% daripada jarak kita dengan syurga esok-esok. Kita mati esok-esok, kita akan dibangkitkan di tempat mana kita mati. Kemudian tangga nak tunggu mahkamah Allah. Kemudian lepas mahkamah Allah pula, kemudian nak sampai ke titian sirat, nak sampai ke qantarah, nak sampai ke haudin Nabi SAW. Semua itu perjalanan yang sangat-sangat jauh. Maka sebab itulah kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan perjalanan kita yang sangat jauh, yang tak terbayang akal manusia, yang mungkin pada hari ini kalau kita nak kiaskan hanya roket-roket pun takkan sampai ke jarak sejauh itu. Jauhnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana itu semakin kita berusia, kadang-kadang semakin kita rasa zuhud terhadap ilmu. Waktu kita kecil-kecil, ustaz-ustaz cerita tu seronok dengar. Ustaz cerita Ustaz. Bila kita makin besar, kadang-kadang bila orang cerita, kita pandang sinis. Betul ke cerita ni? Betul ke tak betul? Dan begitulah seterusnya. Bila kita dah berpangkat, kadang-kadang kita nak mengaji dengan orang pun kita tak mau. Bila kita dah hidup imam, kita datang ke masjid, ada ustaz-ustaz mengajar kuliah, kita rasa kita pun imam. Waktu dia kuliah, kita balik. Waktu kita kuliah, kita suruh orang datang. Jadi itu semua rutin yang mana Allah Subhanahu Wa Taala jadikan sebagai ujian kepada kita untuk mendidik hati kita. Jadi subhanallah, sebenarnya diskusi hati ini daripada Kakanda Ustazah Qurratul Ain merupakan satu bentuk tarbiyah yang bukan senang untuk orang buat. Yang mana makin berusia tapi masih sudi untuk mendengar kuliah-kuliah agama daripada orang lain, apatah lagi daripada adik sendiri. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kita dan menjadikan kita dari kalangan orang-orang yang mencintai ilmu. Semoga dengan kecintaan kita kepada ilmu, kita boleh bertawassul kepada Allah. Ya Allah, demi kecintaanku kepada ilmu, maka mudahkanlah perjalanan aku untuk masuk ke dalam syurga-Mu. Tuan-tuan dirahmati Allah. Jadi soalan pertama tadi kita membincangkan tentang definisi wanita. Ataupun mungkin kita boleh kata perspektif syarak terhadap wanita. Apa itu wanita? Adakah bidu wanita? Apa itu perempuan? Apa itu istilah-istilah dan yang berkenaan dengan wanita? Dan bagaimana syarak melihat
perspektif syarak pada kaum wanita. Tuan-tuan pada rahmati Allah, ini antara satu isu yang menjadi senjata ampuh kepada musuh-musuh Islam untuk merosakkan agama itu sendiri. Malah bukan agama Islam sahaja, semua agama dirosakkan dengan perspektif ini. Kerana apa? Kerana wanita dalam Islam, mereka meng-highlightkan, mereka take note, mereka bawa definisi-definisi yang meremeh-remehkan kaum wanita. Contohnya dalam hadis yang Nabi sebut, apa? Ya ma'syaral nisa, nahnu ahaqqu bit-tariq minkum. Wahai sekalian kaum wanita, kami lebih berhak dengan jalan daripada kamu. Kan biasa berjalan selisih, kaum lelaki, kaum wanita berselisih, Nabi suruh kaum wanita ke tepi bagi lelaki yang lalu tengah. Maka kaum wanita pun menghimpit diri mereka ke tepi jalan sehingga baju mereka, bahu mereka terkena dinding di tepi jalan, lorong-lorong di pasar dan sebagainya. Begitu juga hadis tentang ayat Quran, kebenaran untuk lelaki berkahwin dengan 4. Kemudian bagaimana para ulama mengkritik orang-orang yang tidak berpoligami, hanya kahwin seorang. Mereka seolah-olah bahasa kasarnya macam menghina, lebih kurang macam tu. Ataupun mengkritik orang yang kahwin seorang. Kemudian meletakkan wanita nak buat apa-apa kena kebenaran wali, kena kebenaran suami. Kemudian meletakkan wanita nak cerai pun susah. Kalau suami tak mau lepas, banyak masalah timbul. Pelbagai lagi persepsi yang ditimbulkan dengan mengatakan agama tidak membela nasib kaum wanita. Maka tuan-tuan pada rahmati Allah, pertama sekali kita nak tengok apa maksud wanita dari segi bahasa dan juga dari segi istilah. Wanita dalam bahasa Arab ada dua istilah, satu imra'atun, satu nisa. Penggunaan nisa tu lebih masyhur jika merujuk kepada kumpulan yang ramai, manakala kalimah imra'atun lebih khusus jika merujuk kepada seorang ataupun dua orang wanita. Kenapa dibezakan penggunaannya? Sebab an-nisa, kalau kita refer kepada ramai perempuan, kita menggunakan maksud an-nisa, kalimah an-nisa. Jadi an-nisa ni diambil daripada kalimah nasiya, lupa. Lupa. Kenapa? Kerana kaum wanita mudah lupa. Sama ada dari secara hakiki ataupun secara majazi, secara kiasan. Dari segi hakikinya bermaksud Allah alam, perempuan memang mudah lupa berbanding lelaki, sebab dia walaupun kadang-kadang perempuan ni cerdik, tapi lepas dia beranak, kemudian datang haid, dia lepas beranak pula kadang-kadang datang istihadah, menyebabkan otak dia dilemah kerana menahan kesakitan yang pelbagai, daripada melahirkan, senggugut, banyak kesakitan sehingga mengganggu, menjejaskan, kadang-kadang menjejaskan ingatannya. Ataupun secara majazi, kiasan, bermaksud kaum wanita ini mudah melupakan kebaikan secara general. Sebab tu nisa dia tak ada mufrad dia, tak ada kata nama tunggal. Nisa, wanita, merujuk pada semua kaum wanita. Dia tak ada. Kalau macam lelaki, ada. Lelaki, rajulun, seorang lelaki. Rajulani, dua orang lelaki. Ramai lelaki, rijalun. Tapi kalau perempuan tak ada. Kalau ramai, nisaun. Kalau dua orang perempuan ataupun seorang perempuan, dia panggil imra'atun ataupun imra'atani. Imra'atun, seorang perempuan. Imra'atani, dua orang perempuan. Kenapa? Kenapa tak macam lelaki? Seorang lelaki, rajulun. Kalimah yang sama, seorang lelaki, dua orang lelaki, tiga orang lelaki. Tapi kalau perempuan, ramai perempuan, nisa. Seorang perempuan, dua orang perempuan, kalimah lain, imra'atun. Kenapa? Kerana tadi kita sebut perempuan secara umumnya, secara generalnya, mereka memang mudah lupa, sama ada lupa hakiki kerana kesakitan yang pelbagai ataupun lupa secara kiasan kerana ramai wanita yang mengingkari kebaikan suaminya. Tapi ini ikut tempat jugalah kan. Ada tempat memang macam tu, ada tempat tidak. Manakala imra'atun pula, daripada kalimah mir'ah. Mir'ah bermaksud cermin. Maka kaum wanita ni adalah cerminan kepada zaman dia. Kalau zaman tu zaman yang baik, maka wanita itu wanita yang baik. Kalau zaman itu zaman yang buruk, maka wanita adalah wanita yang buruk. Dan begitulah juga, wanita yang baik akan melahirkan generasi yang hebat. Manakala wanita yang lemah akan melahirkan generasi yang lekeh. Tentang pada rahmati Allah. Kita sering melong-longkan kita nak zaman keagungan Islam. Kita nak menegakkan agama Islam. Kita nak Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tapi kadang-kadang tuan-tuan pada rahmati Allah,
bila kita berpijak pada realitinya, kita lihat bagaimana kaum wanita pada masa kini. Macam mana? Cerminan masyarakat ialah kaum wanita. Dan wanita adalah cerminan masyarakat. Seperti mana rakyat adalah cerminan kepada pemimpin dan pemimpin adalah cerminan kepada rakyat. Maka realiti wanita pada hari ini dengan sibuk bermakeupnya, dengan sibuk buat perkara-perkara yang kita rasa macam tidak berfaedah, terlibat dengan, kalau dulu ada istilah apa, Zumba, lepas Zumba tu apa nama, macam-macam kaum wanita terlibat dan aktif. Guru-guru pun bila buat sambutan hari guru di sekolah, guru-guru pun turut berjoget sama di atas pentas di hadapan anak murid dengan perbuatan yang begitu memalukan. Itu realitinya. Maka seorang perempuan dan dua orang perempuan digunakan istilah imra'atun kerana dia cerminan kepada masyarakat. Zaman sahabat dulu, bagaimana sahabat-sahabat yang perempuan ni bila kehilangan anak, pergi perang, anak dia perang, meninggal dunia. Kalau perempuan pada hari ini sedihnya, ya Allah anak aku, ya Allah, sedih. Tapi perempuan pada zaman dahulu, bila mana anak-anak mereka mati di medan perang, mereka bersyukur, Alhamdulillah, aku dah ada seorang anak yang telah aku wakafkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan rahmati Allah, betapa ramai di kalangan perempuan yang kalau anak-anak mati untuk menegakkan agama Allah, perempuan akan berkata Alhamdulillah. Siapa berani jamin kalau anaknya mati terbunuh di Sempurna, terbunuh di Sempadan, terbunuh di dan sebagainya. Siapa yang berani jamin dia akan mengucapkan Alhamdulillah? Saya rasa hampir semua tidak akan berani mengucapkan kalimah Alhamdulillah ketika kehilangan anak yang tersayang. Jadi begitulah Islam letakkan perspektif awal pada perempuan ini adalah perspektif secara kelompok kaum wanita dan perspektif secara khusus seorang ataupun dua orang wanita. Itu adalah definisi perempuan menurut agama Islam. Adapun perspektif syarak pula. Adakah kaum wanita ini memang lemah? Adakah memang kaum wanita ini sentiasa di bawah? Adakah di bawahnya kaum wanita itu sama macam hamba? Di sini tuan-tuan dan rahmati Allah, ada satu syubhah yang cukup penting yang kita jawab. Syubhah kesamaran yang ditimbulkan, iaitu kesamaran tentang apakah yang dimaksudkan di bawah dalam agama. Jadi sebelum kita sambung lebih lanjut tentang perspektif agama terhadap kaum wanita ni, saya serahkan kembali kepada moderator. Okay, Alhamdulillah, dengan penjelasan tadi kita tahu bahawa maknanya wanita sebagai satu makhluk istimewa yang Allah ciptakan dengan panggilan dan istilah, ada imra'ah, ada yang panggil nisa kan. Dengan penjelasan tadi bahawa wanita diiktiraf dalam Islam sebagai satu, kita kata, kejadian Allah yang ada sifat dan ciri-cirinya tertentu kan. Dan tadi disebutkan mengenai dengan bagaimana Islam memandang pandangan dari sudut syarak kan, dan kita nak teruskan perbincangan kita dari sudut syarak, dan kita kata persoalan yang terakhir tadi, adakah wanita ni sentiasa di bawah, seolah-olahnya begitu kan. Dan itulah dia propaganda yang dibawakan kepada dunia Islam, bahawa wanita itu selalu dikatakan sebagai Islam menindas wanita, Islam mengongkong wanita, Islam menghalang dan sebagainya. Walhal sebenarnya kalau kita belajar daripada sejarah, kita tahu wanita itu memang secara fizikalnya dilihat sebagai satu bentuk makhluk atau makhluk, kita katakan, kita tahu dalam sejarah macam mana Bani Israel memperlakukan wanita, macam mana masyarakat jahiliah memperlakukan wanita, bagaimana wanita dalam sejarah itu kita perlu tahu itu, dan bagaimana kemudian akhirnya Islam lah yang kemudian membuatkan wanita tu akhirnya terangkat darjatnya, sehingga hari ini kita boleh melihat wanita boleh berdiri tegak sama tinggi dengan lelaki, walaupun memang ketinggian kita tak sama. Wanita ni berhenti ketinggian awal kan, dalam belasan tahun tu dah tak menambah dah tinggi kita. Mungkin ada yang kita kata tinggi kita sekarang ni sama dengan tinggi kita masa form 5 dulu kan. Tapi lelaki nak bertambah tinggi kan, sampai umur 20-an. Jadi kita kata itu ketinggian secara fizikal, tapi kita kata berdiri sama tinggi dalam konteks kehadapan, dalam pekerjaan dan dalam sebagainya tu, kalau kita perlu tahu bahawa sebenarnya itu adalah hasil daripada apa yang Islam bawa, apa yang Islam ajarkan, bagaimana lelaki dan wanita itu mempunyai hak
yang sama dalam konteks beramal, hak yang sama dalam konteks mendapatkan pahala dan sebagainya. Tapi kalau kita nakkan hak yang sama dalam bekerja dengan pekerjaan yang sama, itulah yang tak adil. Sebab kita tak sama kuat. Kalau nak minta sama-sama semua, jomlah sama-sama angkat berat. Kalau lelaki punya pertandingan angkat berat 100 kilo, kita perempuan pun 100 kilo. Tu kalau nak sama. Kenapa yang tu tidak disamakan? Kenapa dalam sukan lumba lari pecut lelaki dengan perempuan tak sama? Sebab kita semua maklum bahawa tenaga kita tak sama. Maka dengan sebab itu, tak sama bukan bermakna lemah, tapi tak sama bermakna kita ada tanggungjawab yang berbeza. Jadi di sini kita nak bincangkan. Bila kata wanita ni seolah-olah dipandang sedemikian, dipandang dengan kedudukan yang seolah-olah rendah gitu kan. Kemudian terutama ada pula pemimpinnya adalah di kalangan lelaki. Jadi lelaki ni kita sebut dalam istilah agama kita sebut sebagai wali. Jadi sebenarnya kenapa wujud sistem wali dalam Islam ni? Ni dari segi syarak kan. Kenapa ada sistem wali ni? Orang perempuan ni tak boleh ke nak pergi mana-mana sendiri, nak buat apa-apa hal, semua hal sendiri. Jaga diri sendiri tu kan. Kenapa kena ada wali ni? Silakan Ustaz. Masih soalan tu merakap sekali dengan masalah isu wali. Antara isu-isu yang ditimbulkan pada zaman sekarang ni adalah isu kewalian. Masih relevankah penggunaan wali dalam kehidupan? Sedangkan kaum wanita dah ada kerja sendiri, ada kereta sendiri, ada rumah sendiri. Lelaki kadang dah umur 30-an, 40-an pun rumah tak ada. Yang perempuan 20-an dah ada 3 biji rumah contohnya. Okey. Jadi sebenarnya pertama sekali kita kena faham dulu konsep adil dalam agama. Apakah keadilan dalam agama? Apa yang dimaksudkan dengan adil, perbezaan antara adil dan juga justice menurut perspektif barat. Tentang rahmati Allah. Justice, keadilan menurut perspektif barat ataupun orang bukan Islam adalah meletakkan hak yang sama untuk orang yang pelbagai. Maksudnya kalau si A dapat sekian-sekian, si B pun dapat sekian-sekian. Si A boleh bekerja, si A boleh bekerja, si B pun boleh bekerja. Sama. Tapi berbeza dengan pandangan Islam yang mana Nabi SAW menegaskan banyak kali wa atu kulladhi haqqin haqqah, berikan kepada setiap yang berhak itu akan haknya. Maka benda yang paling sukar adalah mengenal pasti hak. Ada yang telah Nabi SAW nyatakan dalam hadis. Tapi bila mana jarak kita dengan Nabi SAW telah jauh, hak-hak panduan yang Nabi SAW terangkan tu sebenarnya adalah panduan umum. Bukan panduan khusus dalam semua keadaan. Erti kata lain, kita kena combine semua hadis-hadis Nabi SAW berkenaan tentang hak kaum wanita dan kita mengeluarkan satu intipati, satu sari pati tentang apakah hak kaum wanita dalam agama. Tentang rahmati Allah. Maka bila berbicara tentang hak kaum wanita, bila kita berbicara tentang masalah apakah yang berhak kaum wanita dapat, apakah perspektif syarak terhadap kaum wanita, kita lihat kepada satu rumusan yang Allah Subhanahu wa taala telah rumuskan dalam Al-Quran. Allah rumuskan apa dia? Walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf wa lirijali 'alayhinna darajah. Wallahu azizun hakim. Allah letak apa? Dan bagi kaum wanita itu adalah hak yang makruf seperti mana hak yang mereka wajib tunaikan. Kalau mereka diberi A, maka mereka berhak dapat A juga. Kalau mereka bagi RM10, mereka berhak dapat RM10 juga. Tetapi lelaki ada satu darjat kelebihan ke atas kaum wanita. Allah tak letakkan lelaki satu darjat atas kaum wanita. Wallahu azizun hakim. Allah tutup dengan firman-Nya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah tutup kenapa tetap Allah letakkan kaum lelaki di atas kaum wanita itu satu darjat? Kerana ada hikmah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala jadikan yang kita tak tahu. Sama ada kita tahu ataupun tidak tahu. Itu kaedah general, kaedah umum bagaimana hak kaum wanita itu mereka berhak mendapat seperti mana apa yang mereka telah sumbangkan, dan cumanya lelaki ni ada satu darjat kelebihan, iaitu darjat ketaatan. Maka di sini kita lihat kenapa agama meletakkan kaum wanita mesti berada di bawah lelaki. Kalau sebelum kahwin di bawah bapa, bapa tak ada bawah abang, abang tak ada bawah pak menakan, pak menakan tak ada bawah sepupu.
dan begitulah seterusnya. Ataupun kalau Tok Wan ada, lepas bapa tak ada, bawa Tok Wan dulu, baru bawah adik-beradik dan sebagainya. Kenapa mesti meletakkan kaum wanita di bawah kaum lelaki? Itu persoalannya. Tuan-tuan dan rahmati Allah, antara ciri-ciri Allah sebutkan golongan yang ma'fuwan anhum atau maghfuran lahum, mereka yang dimaafkan, ialah kaum wanita. Allah sebut dalam Al-Quran, illal mustad'afina minal rijal wan nisa wal wildan, kecuali orang-orang yang lemah dari kalangan lelaki, perempuan dan kanak-kanak. Allah meletakkan kelemahan kaum wanita ini seperti mana kelemahan kanak-kanak. Berarti mereka lemah, tak kuat. Kerana itu, kenapa Islam meletakkan wali di atas kaum wanita? Kerana mereka sentiasa perlu dilindungi. Kerana itu, dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, di mana Aisyah radhiyallahu anha pada suatu hari didatangi oleh seorang wanita. Wanita ni bawa dua orang anak. Datang bertamu ke rumah Aisyah. Zaman tu bukan ada banyak makanan pun. Makanan terhad. Musim panas banyaklah kurma. Musim sejuk, makanan kadang-kadang tak cukup. Jadi Aisyah radhiyallahu anha menghidangkan air dan juga 3 biji kurma. Maka diberikan kepada anak dia seorang sebiji, yang seorang lagi sebiji, dan dia nak makan sebiji. Tiba-tiba anak dia merengek minta. Dua-dua merengek minta. Maka apa wanita dibuat? Wanita dibuat, dia buka, dia belah dua tambahan tersebut dan diberikan kepada anak kedua anak dia, yang dia tak makan. Sedangkan mereka adalah orang susah. Budak kalau makan sebiji kurma anak lagi tu, maksudnya tak cukup makan. Tapi si ibu ni sanggup tidak makan untuk beri makan kepada anaknya. Aisyah radhiyallahu anha bila tengok benda tu berlaku di hadapan matanya, dia rasa terharu. Dia rasa kagum, takjub. Maka bila Nabi SAW balik, Aisyah cerita kepada Nabi SAW, apa kata Nabi? Nabi bersabda, Inna Allah qad awjaba laha bihal jannah. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan bagi wanita itu dengan sebabnya, dengan sebab tamar tadi, akan syurga. Tuan-tuan dan rahmati Allah. Maka sebenarnya bila mana Islam letakkan wali di atas kaum wanita, suami atas isteri, abang atas adik-adik perempuan atau kakak dia, apa tujuannya? Tujuannya adalah memberikan perlindungan. Kerana perempuan ini, kalau dalam konteks zaman dulu, mereka lemah dari segi kebendaan dan juga dari segi emosi. Secara general, secara umum, Khadijah lebih kaya dari Nabi. Jadi benda itu berlaku juga zaman dahulu. Tapi secara umumnya tetap perempuan diletakkan di bawah kaum lelaki kerana emosinya, mentalnya lemah. Walaupun dia ada rumah sampai 3, 4, 5 biji, walaupun dia kaya, harta banyak, tapi tetap walaupun hebat macam Datuk Vida contohnya, tersebut lagi nama orang. Minta maaf. Orang dapat Datuk tu yang hebat-hebat, yang muncul di kaca TV dan sebagainya, tetap emosinya adalah bukan emosi seorang lelaki. Walaupun kadang-kadang saya sendiri naik kereta, kadang-kadang bila kereta mencelah, kita rasa marah, kita horn. Tiba-tiba dia buka cermin, dia tunjuk penumbuk ke belakang. Tengok kanan, tangan tu kecil, metok je. Kita berasa geram. Perempuan tapi paling kurang ajar. Tapi sebenarnya walaupun zahirnya kasar, tapi hatinya tetap emosinya lemah. Dan emosi lemah ni bukan sahaja je hati yang lembut dan sebagainya. Termasuk emosi lemah, dia mudah terpengaruh. Dia mudah terpengaruh dengan trend semasa. Kerana itu apabila Dajjal muncul kelak, Nabi SAW sebut apa dia? Ikatlah isteri-isteri kamu, anak-anak kamu, adik-adik kamu, mak kamu kat rumah. Ikat semua kat rumah. Kerana apa? Kerana waktu tu trend manusia akan ikut Dajjal. Maka wanita-wanita yang lemah emosinya akan mudah terpengaruh dan akan menjadi pengikut Dajjal. Wa'iyadzubillah. Siapa yang kuat, siapa yang masih mampu mempertahankan agama mereka? Kaum lelaki. Mereka tidak mudah terpengaruh. Mereka yang kena ikat kaum wanita di rumah. Kalau mereka ada iman. Kalau mereka kurang sekali, wa'iyadzubillah. Tapi kaum wanita itu dia lemah. Dia mudah terpengaruh. Dia lembut emosi dia, dia mudah menyayangi, dan termasuk juga dia mudah terpengaruh. Maka di situ kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala tetap meletakkan kaum lelaki di atas kaum wanita untuk melindungi, bukan untuk membelenggu. Ini antara definisi kefahaman yang salah bila dah jauh kita dengan zaman Nabi SAW.
sistem kewalian itu adalah untuk melindungi, bukan membelenggu. Apa yang berlaku pada hari ini, ulama-ulama dulu fatwa berdasarkan kaedah itu, kaedah kaum lelaki melindungi. Umar radhiyallahu anhu suruh anak dia ceraikan bini dia. Nabi suruh taat pada Umar. Anak dia mengadu kepada Nabi SAW, Nabi suruh taat kepada bapa dia. Ulama dulu, Imam Syafi'i rahimahullah kata, wanita kalau wali dia menikahkan dia, ayah dia menikahkan dia dengan lelaki yang dia tidak kenali, maka sah nikah tersebut walaupun tanpa persetujuan kaum wanita. Imam Syafi'i rahimahullah membawa fatwa demikian di atas pandangan sudut perspektif kaum lelaki, wali melindungi kaum wanita. Tapi tuan-tuan dan rahmati Allah, apa yang kita sedih pada hari ini, kaedah melindungi itu hilang, yang tinggal membelenggu. Ada satu kes di Madinah, di sebelah Saudi, tak pasti di belah mana, yang mana ayah perempuan itu melarang anaknya berkahwin. Dan mahkamah tengok dalil apa semua, dalil paling kuat, wali berhak menghalang anaknya tidak berkahwin. Maka anak tu sampai ketua tidak berkahwin. Kenapa? Kerana bapa takut kalau anak dia kahwin, anak dia mati esok, harta dapat ke suami banyak, ke keluarga tak banyak. Dia membelenggu kaum wanita itu dan menjadikan anak dia sebagai sumber income dia untuk dapat duit yang lebih banyak. Sama juga adik-beradik lelaki, bila ada kakak dia ataupun adik perempuan dia kerja berjaya, kerja duk minta pau duit je. Tak kesian kat aku ke? Aku tu jaga hang kecil-kecil. Tak kesian ke kat aku? Minta duit daripada adik-beradik perempuan sebab mereka kerja lebih ke depan, lebih maju dalam pekerjaan, sehingga menyebabkan mereka rasa terbeban dengan tindakannya. Dia membelenggu, dia menggunakan pangkat dia sebagai abang, pangkat dia sebagai adik lelaki, pangkat dia sebagai bapa untuk membelenggu komunitas tersebut. Sama juga macam kes yang berlaku, walaupun kisah ini dah lama berlaku di Facebook, tapi kita dah pengajaran dia. Pengajaran dia yang mana perempuan ini diisytiharkan muflis kerana buatkan loan untuk bapa dia, untuk adik dia, untuk adik-beradik dia, penjamin, sampai diisytiharkan muflis, sampai hilang pekerjaan. Jadi bapa menggunakan pangkat dia sebagai bapa, adik menggunakan pangkat dia sebagai adik lelaki untuk membelenggu wanita tersebut dengan alasan taat pada mak ayah, taat pada orang tua, taat kena ikut cakap wali, abang, wali selepas bapa. Dan itu semua adalah satu konsep yang salah. Konsep kewalian adalah konsep perlindungan, bukan konsep membelenggu kaum wanita tersebut. Jadi bila kita lihat saja hadis-hadis berkenaan kaum wanita di bawah kaum lelaki, kaum wanita kena duduk bawah kaum lelaki, semua kita kena faham dengan satu kaedah teras. Pokok dia adalah kerana kaum lelaki melindungi kaum wanita, bukan untuk kaum lelaki mempergunakan kaum wanita demi kemaslahatan diri sendiri sehingga mendatangkan mudarat kepada kaum wanita tersebut. Itu saja, saya serah balik pada moderator. Baik, jazakumullahu khairan kathira atas penjelasan tadi. Dengar tu orang perempuan, orang lelaki, dua-dua sekali kan. Jadi walaupun kita kata mungkin ini adalah satu konsep salah faham yang kita perlu betulkan dan baiki dalam minda kita, sama ada bagi wanita maupun lelaki. Baik, yang pertama tadi bila disebut tentang wanita itu lemah pada sudut-sudut tertentu, saya mewakili kaum wanita, saya mengakui perkara itu gitu kan. Maksudnya nombor satu, sebagai wanita ni saya nak ajak sama-sama untuk kita sama-sama mengaku akan sifat lemah kita pada bahagian-bahagian tertentu kan. Terutama tadi disebut pada emosi, dan mungkin kalau orang berniaga tu tahulah, dia kalau nak promosi barang kadang dia lebih cari perempuan, sebab perempuan yang akan selalu beli-beli, terpengaruh gitu dengan promosi yang pelbagai. Itu salah satu tanda lemahnya emosi. Dan mudahnya terpengaruh gitu kan. Baru dengan barang je, belum lagi dengan orang gitu kan. Jadi maknanya kita kata kenapa kena mengaku adanya sifat lemah kita pada bahagian tertentu, pada perkara tertentu, dari emosi, dalam mudahnya terpengaruh dan sebagainya. Secara fizikal kita juga lemah. Perlu mengakui itu bukan untuk merasakan kemudian diri kita lemah, tak boleh buat apa-apa. Kita ni macam-macam lah kan, kita rasa macam kita ni terbelakang dan sebagainya, tak kan. Tapi bila kita mengaku, dengan itu maka kita bersedia untuk dipimpin. Itu yang pentingnya kan. Maka kita bersedia untuk menandah ilmu supaya kita boleh menguatkan diri kita, menguatkan emosi kita kan. Kita sedar diri kita kan kita kata kalau kita nak berubah
ke arah pembaikan, nak memperbaiki diri kita. Nombor satu, kita kena tahu dulu kat mana dia kekurangan kita. Yang kedua, kita sedar diri kita kurang kat mana. Dan kemudian barulah kita boleh memperbaiki dengan cara mendapatkan ilmu untuk memperbaiki dia. Jadi maknanya bila kita sedar kita tu lemah di mana, maka itulah yang kita baiki. Dengan sebab tu bila kita tahu misalnya kita mudah terpengaruh, kita tahu itu kan. Jadi dengan tu kita mencari ilmu macam mana caranya supaya kita tu lebih rasional berbanding emosional. Kan? Mendepankan rasional berbanding emosi. Dan itu tidak mudah. Kita tengok cerita nak contoh senang gini. Bila bawa kereta kan, bila bawa kereta, tengah duk laju dekat highway tu, tiba-tiba kucing melintas. Bila wanita ni lebih mendepankan emosi, boleh break emergency, tak tengok dah belakang. Kan? Sebab tak mau langgar kucing, sebab emosi kesian ke kucing. Comel pula tu kucing Parsi kan. Tiba-tiba melintas jalan depan kita. Kita terus break tanpa rasional datang untuk fikir belakang kita tu tak ada kontena apa kan. Kita break tak mau langgar kucing, kontena langgar kita ke debu kan. Mana lebih teruk? Sepatutnya tadi kalau kita sempat berfikir rasional, kita sempatlah nak utamakan yang mana. Nak langgar kucing ke nak kena langgar dengan kontena belakang. Jadi itu maknanya kita kata bagaimana kita nak memperbaiki diri kita bermula dengan kita sedar tentang kedudukan kita, keadaan fitrah kita. Jadi jelas tadi dijelaskan bahawa sebenarnya konsep wali dalam Islam adalah untuk melindungi. Jadi untuk para lelaki kan, maka ingatlah bahawa ketika kalian adalah pemimpin, dikatakan sebagai pemimpin, itu bukanlah satu kemuliaan yang akan mengangkat kedudukan yang menyebabkan diri merasa aku perlu ditaati, aku perlu memikirkan tentang hak je. Jadi dia konsep dia mungkin kita boleh nampak lebih kurang macam pemimpin lah. Kita tahu dalam Islam, dalam kehidupan kita, semakin tinggi pangkat kita, semakin besar tanggungjawab kita. Jadi kalau kita ni ketua kampung, tanggungjawab kita kat kampung je. Kalau kita ni ketua menteri besar, tanggungjawab kita kepada negeri, lebih besar lagi. Kalau tiba-tiba kita Perdana Menteri, tanggungjawab kita kepada seluruh Malaysia. Jadi maknanya semakin tinggi pangkat, semakin besar tanggungjawab. Jadi bila lelaki dia letakkan pangkatnya sebagai wali, yang pangkatnya lebih tinggi daripada wanita dalam status tadi, maka tanggungjawabnya lebih besar. Jadi wanita tidak ada tanggungjawab melindungi lelaki. Kan? Adapun lelaki bertanggungjawab melindungi wanita. Sepatutnya kita bersyukur dengan konsep tu, bukan kita memberontak. Jadi ini satu persepsi yang perlu kita jelaslah. Kita berterima kasih kerana dengan keadaan kita ni, kita tidak dilepaskan begitu sahaja sehinggalah banyak orang boleh menindas kita. Bahkan kita dihantarkan seorang pelindung kepada kita. Maka dengan itu menjadi tanggungjawab kita sama-sama. Kalau konsepnya saya sedar saya ni wanita yang ada sifat lemah tersebut, maka saya selalu mendoakan supaya pemimpin saya adalah pemimpin yang beriman dan bertakwa dan mempunyai rasa kewalian yang tinggi. Bukan wali yang waliullah tu, tak. Maksudnya merasa dirinya adalah pemimpin yang sepatutnya sangat melindungi kita sebagai wanita. Okay? Baik, Alhamdulillah dengan penjelasan tadi kita tengok kepada persoalan kita yang seterusnya adalah mungkin tentang bagaimana daripada tajuk kita kan, macam mana seorang wanita ni boleh menjadi sebab yang menyebabkan layaknya seseorang tu untuk ke syurga atau ke neraka, dan sekaligus kita tengok kepada yang lebih detail lagi mengapa pula anak perempuan dan juga adik-beradik perempuan. Ini secara khusus sebab lepas ni kita masih ada lagi tajuk wanita. Tapi pada posisi yang berbeza, hari ini kita bincang anak perempuan dan adik-beradik perempuan. Kenapa disebutkan secara khusus sebagai benteng daripada api neraka? Jadi ini spesialnya wanita. Kita ni nampak lemah tapi boleh jadi benteng. Hebatlah tu kan, tembok kan. Jadi tapi kenapa disebut secara khusus? Saya percaya yang ada kat sini, semua wanita yang sedang mendengar, semua wanita yang sedang menonton, semuanya adalah seorang anak perempuan. Dan bagi yang bukan anak tunggal, dia adalah adik-beradik perempuan kepada abang, kakak ataupun adik-adiknya. Tapi yang pasti kita semua anak perempuan, adalah anak perempuan kepada sepasang suami isteri, mak dan ayah kita. Kan? Maknanya kita bukan anak buluh betung ataupun anak labu sayung. Kan? Jadi macam mana tu kita boleh jadi benteng kan? Kepada kedua ibu bapa kita daripada api neraka. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih. Itu soalan yang kita kata sebenarnya ramai tak tahu punca. Kenapa spesifik hadis mengkhususkan adik-beradik perempuan dan juga anak perempuan itu sebagai benteng daripada api neraka.
Kenapa anak lelaki tak dipenteng daripada api neraka? Tuan-tuan pada rahmat Allah. Benda ni kita kena pandang satu dari sudut sejarah, yang kedua dari sudut persepsi. Dari sudut sejarah, kaum wanita pada zaman Nabi SAW, mereka dipandang sebagai kaum yang hina, sebagai kaum yang mendatangkan air, keaiban kepada keluarga. Sebab perempuan bila dicabul sekali, maka keaiban itu kena pada semua ahli kabilah. Kerana itu Arab Jahiliyah mereka membunuh kaum wanita. Malahan Umar, kalau tuan-tuan perempuan biasa dengar kisah apa? Kisah Umar dibunuh anak perempuan dia, sebenarnya kisah itu tidak sahih. Tidak sahih. Dibuatkan dengan riwayat majhulat. Orang-orang yang kita tak kenali, terputus anak dia. Sebab tu kisah tersebut sekadar dengar sudah tak boleh disebarkan. Cuma saya nak bawa satu kisah yang sahih daripada Umar radhiyallahu anhu, yang mana pernah seorang lelaki ni dilaporkan kepada Umar radhiyallahu anhu, di mana disebutkan dari riwayat Al-Mufrad, yang mana lelaki ini duk sebut-sebut, kalaulah anak aku mati, kalaulah anak perempuan aku tak ada, kan senang hidup aku. Tak susah nak jaga. Maka kata Umar marah, dan Umar berkata, anta tarzuquhun, engkau ke yang beri makan mereka? Umar marah kepada lelaki yang mengharapkan anak-anak perempuannya mati. Itu dari sudut sejarah kaum wanita pada zaman dahulu tu tadi dipandang sebagai sampah, sebagai tempat melampiaskan nafsu, sebagai satu objek yang mendatangkan keaiban kepada maruah keluarga dan maruah kabilah. Maka Islam mengangkat darjat kaum wanita. Kerana itu Nabi SAW sebut banyak kelebihan kaum wanita. Istausu bin nisa'i khaira, pesan baik-baik yang kaum wanita. Kemudian bila kaum wanita minta, ya Rasulullah, dalam Quran asyik sebut lelaki je, mana perempuannya? Maka turunlah ayat, innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Muslimin lelaki, muslimat perempuan, mukminin lelaki, mukminat perempuan, sampai habis ayat. Allah perkenankan juga permintaan kaum wanita. Jadi dalam konteks sejarah, kenapa diulang-ulang kaum wanita dalam lisan Nabi SAW? Kerana penindasan yang berterusan nak ubah konsep minda masyarakat Arab daripada menganggap wanita sebagai sampah kepada wanita sebagai kaum yang perlu dilindungi. Itu dari aspek sejarah. Yang kedua dari aspek apa, saya tak bawa keterangan para ulama tentang hadis berkenaan, sebab kalau jumpa pun kita nak saripati je, intipati dia. Apa yang saya sampaikan ni, kita dah combine semua syarah para ulama dan kita nak saripati yang boleh kita praktikkan pada zaman sekarang. Jadi yang kedua dari sudut persepsi. Apakah persepsi seorang bapa terhadap anak-anak perempuannya, dan apakah persepsi seorang abang kepada adik-adik perempuannya? Tuan-tuan dan rahmati Allah, kita orang Melayu ni alhamdulillah dia sayang lebih pada adik-beradik dia. Tapi secara general bila kita tengok kes demi kes yang berlaku, apa, Allah Akbar, cabul adik sendiri, macam-macam lah. Tuan-tuan perempuan pun boleh tengok lah, follow bapa aktivis kita di Facebook tu, tengok macam-macam kes melibatkan adik-beradik, cukup menyedihkan. Jadi di sini saya sampaikan apa persepsi saya sebagai seorang lelaki dan saya nampak persepsi tersebut dan saya tahu itu persepsi yang salah. Apa persepsi seorang bapa terhadap anak perempuannya dan apa persepsi seorang abang terhadap adik perempuannya? Persepsi mereka adalah itu adalah kaum yang lemah. Perempuan ni adalah kaum yang lemah. Kaum yang lemah bermaksud kaum di bawah mereka tak layak bagi pandangan, tak layak bagi pendapat, hidup dia untuk maslahat aku. Itu persepsi seorang bapa. Begitu juga seorang abang. Hatta seorang adik lelaki sekalipun, dia memandang kakak-kakak dia sebagai objek untuk memberi keselesaan hidup bagi diri dia. Sebab tu kalau adik bongsu lelaki masalah juga sebenarnya. Kakak-kakak perempuan, adik bongsu lelaki memang masalah. Sebab kakak-kakak ni biasa dia nak duduk dengan adik dia, tolong adik dia. Dia nampak dari persepsi seorang kakak pada seorang adik. Yang adik pula nampak persepsi seorang lelaki pada kaum wanita. Aku lelaki, kamu perempuan, maka kamu kena bagi manfaat pada diriku dengan sangat banyak. Banyak saya jumpa kalau kakak semua perempuan yang bongsu lelaki, kadang-kadang kalau bapa tak pandai main tarik tali tu, anak-anak dia jadi kurang kenal dunia lah. Kurang mengenali dunia. Okey, jadi bila persepsi itu ada dalam minda yang membezakan orang beriman dan tak beriman, orang beriman dia tahu tak boleh faham lagu tu. Kena fahami kaum yang lemah sebagai kaum yang perlu dilindungi.
Kerana itu Nabi SAW untuk menekankan sifat rahmah, sifat ihsan. Kalau tanpa dua sifat ini, kita akan merasakan orang yang lemah adalah orang yang untuk dimanipulasi. Kalau seorang lelaki tak rasa kesian ke orang, maka dia akan mandang lelaki, isteri dan anak-anak perempuannya sebagai objek untuk dia dimanipulasi, dapatkan istifadah, dapatkan faedah, bukan objek untuk dia berkorban diri dia demi kebahagiaan mereka. Kalau dia tak ada rasa kesian, tak ada rasa rahmah dalam diri dia. Kerana itu Nabi SAW sebut ar-rahimun yarhamhum ma fis sama'. Orang yang sayang orang ni, penduduk langit akan sayang kepada dia. Begitulah seterusnya tuan-tuan dan rahmati Allah. Maka persepsi itu cukup bahaya. Cukup bahaya. Hatta ia berlaku juga pada seorang suami terhadap isterinya. Maka Islam menekankan banyak kali bila seorang lelaki berbuat baik kepada kaum wanita, sebenarnya dia sedang mujahadah. Dia sedang membuang satu sudut syahwat yang buruk, satu sudut nafsu yang keji dalam diri dia, iaitu nafsu keinginan syahwat untuk memanipulasi orang lemah. Tuan-tuan bisa dengar dah, jenis manusia ni, lagi orang lemah, lagi dia suka zalimi. Contohnya, bak saman. Kenapa orang yang mereka lebih mudah kena saman daripada orang yang berpangkat? Contohnya, kenapa kadang-kadang orang miskin kena saman lebih tinggi daripada orang yang VIP? Kenapa? Contohnya. Berarti tendensi itu, kecenderungan itu memang wujud dalam masyarakat kita. Memang wujud. Kecenderungan untuk menzalimi orang yang lemah itu memang wujud. Dan dalam realiti paling kecil, realiti kekeluargaan, kecenderungan seorang lelaki untuk menzalimi isteri dia, menzalimi anak perempuan dia, menzalimi adik-beradik perempuan dia memang ada. Tak dapat nafikan. Saya sebagai seorang lelaki, saya kata benda tu ada. Cuma yang membezakan adalah iman. Yang membezakan adalah sifat rahmat, sifat kasihan. Betapa ramai tuan-tuan yang kat sini, kalau dengar kuliah ni, betapa ramai yang jika bini dengar, bini tegur, dia buat alai-balai. Anak perempuan tegur, dia buat alai-balai. Ramai. Walaupun datang ke masjid, kadang-kadang bila ditegur sedikit pun, ini bahaya kadang-kadang. Sifat takabur, sombong yang datang tanpa diundang. Bila orang tegur sedikit, dia melenting, marah sampai berhari-hari, berminggu-minggu kadang-kadang. Kadang berbulan-bulan, makan tahun pun ada tuan-tuan. Jangan main-main. Merajuk kena tegur tu, makan tahun pun ada. Dan kes ni saya berlaku, telah berlaku, sedang berlaku dan akan berlaku. Maka seorang lelaki apabila dia berbuat baik kepada kaum wanita, dia telah mempraktikkan sangat banyak sunnah mujahadah. Wa fi nafsika fajahid, maka pada dirimu bermujahadahlah. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan. Berjihad, mujahadah dengan diri kita. Jangan duk asyik manipulasi orang lain. Kita ni apa yang patut kita berikan kepada orang, bukan apa yang orang patut berikan pada kita. Kemudian yang kedua pula dari aspek dia melindungi kaum yang lemah. Melindungi kaum yang lemah ni pahala digandakan Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana hadis riwayat Tabrani, hadis dhaif tapi iaitu ishtadda ghadabi ala man zalama man la yajid nasiran ghairi. Murka aku menjadi sangat dahsyat kepada orang yang menzalimi orang yang tak mampu melawan, orang yang tidak ada penolong bagi diri dia selain diriku, orang yang lemah. Maka bila Allah kata tolong orang sedemikian berganda-ganda menzalimi orang sedemikian berganda-ganda dosanya, maka begitulah juga melindungi, berbuat baik pada kaum wanita yang lebih lemah daripada kaum lelaki, berganda-ganda pahalanya. Benda yang Allah gandakan pahalanya, maka benda sebaliknya akan jadi digandakan dosanya. Kita ke Mekah sembahyang digandakan pahala, maka siapa buat maksiat di Mekah digandakan dosanya. Begitulah seterusnya teman-teman rahmati Allah. Itu dari sudut perspektif kaum lelaki. Maka sebab itulah berbuat baik kepada wanita ini sebenarnya membuktikan sejauh mana sifat rahmat dalam diri seseorang, sifat kasihan dalam diri seseorang. Adakah kasihannya itu mengalahkan egonya ataupun egonya mengalahkan kasihannya? Dan ia dibuktikan melalui bagaimana dia melayan anak perempuannya dan juga adik-beradik perempuannya. Wallahu a'lam. Okay. Alhamdulillah, satu penjelasan kita katakan mungkin
kalau sebagai lelaki yang mendengar kan, lelaki yang soleh kan, yang ingin menjadi lelaki yang soleh, maka sebenarnya mungkin ini perkara yang kita tak perasan bahawa melindungi wanita sebagai wanita tu sama ada sebagai isteri ataupun anak-anak perempuan, ibu ataupun adik-beradik perempuan, mungkin mak saudara sepupu, melindungi itu merupakan satu ibadah gitu yang tak mungkin ramai tak perasan kan. Ibadah yang kita kata kalaulah Nabi SAW sebutkan suruh unsur akhuka zaliman aw madluman, disuruh kita tu menolong saudara kita yang dizalimi dan menzalimi. Kalau menolong yang dizalimi tu maknanya kita selamatkan dia daripada kezaliman. Kalau menolong yang menzalimi, maka kita maknanya menyelamatkan orang yang melakukan kezaliman itu dengan supaya dia meninggalkan kezalimannya. Jadi sebenarnya dalam konteks kehidupan sehari-hari benda tu sentiasa ada. Sebab bila kita kata adanya wanita yang kelihatan fizikalnya lemah dan adanya lelaki muda yang termasuk dalam golongan gagah yang ada kekuatan fizikal, maka ketika dia melindungi wanita tu dia jadi satu ibadah dan dia sedang melindungi golongan yang ada potensi untuk dizalimi. Jadi kalau dalam rumah tangga kita kata setiap hari seorang lelaki tu sebenarnya mendapatkan pahala kan, setiap kali dia berlaku baik kepada isteri yang kadang-kadang dengan sikap isteri atau isteri kita akan bincang akan datang. Tapi kita kata anak-anak perempuan ataupun adik-beradik perempuan yang kadang-kadang sikap mereka ni memang yelah bila sikap pakai emosi ni kadang-kadang kita kata memang kena sabar banyak lah kan. Yang atas jalan tu saya ingat atas jalan raya ni kadang saya terfikir bila orang perempuan duk bawa kereta kat jalan raya, ramailah yang kata banyak masalah. Orang perempuan ni kadang kalau simpang 3 tu dia nak keluar jalan tu tak keluar-keluar. Sampai kena pon kat belakang sebab dia takut. Dia takut dalam satu sudut sebenarnya mata wanita itu kurang tajam banding orang lelaki. Jadi orang lelaki tu kalau nak keluar jalan, dia tengok kanan sekali, lepas tu dia tengok kiri, dia nampak kanan dengan jelingan tu kan. Tapi perempuan tak, bila dia tengok kanan, dia nampak kanan, okay, tak ada kereta. Bila dia tengok kiri, dia tak nampak kanan dah. Sebab tu dia kena tengok balik kanan. Lepas tu kanan kosong tengok balik kiri. Kiri tunggu kosong tengok balik kanan. Akhirnya tak berani keluar. Kan? Atau mungkin kalau jalan dia tak nampak belakang. Dia tengah bawa kereta, dia tak nampak kereta belakang duk sondol. Orang pun marah gitu. Jadi kadang bila tengok keadaan tu kan, ramai orang marah bila orang perempuan bawa kereta kat jalan. Saya cuma fikir gini, sepatutnya wanita tu memang tempatnya bukan untuk bawa kereta di jalan. Sebab dia tak ada tanggungjawab pun untuk menafkah kan. Sepatutnya dia duduk dalam rumah. Sebab tu dia punya keupayaan orang dalam rumah. Bila dia keluar rumah kan dengan bawa kereta dan sebagainya, dia telah pun mengerahkan tenaga yang lebih gitu kan daripada kemampuan dia yang sebenar. Jadi patutnya kita berterima kasih dan sepatutnya yang perlu kita timbulkan persoalan adalah mana lelaki yang sepatutnya bawakan kereta untuk dia kan. Jadi sanggup bawa kita patut terima kasih dan patutnya ditolong. Maknanya tadi kalau konsep lelaki melindungi wanita, maknanya kalau nampak ada wanita bawa kereta di jalan, bagilah laluan kan. Maknanya kita kata dalam konteks menjaga dia gitu kan, menjaga dia dan menolong mempermudahkan dia ketika berurusan di luar sana. Tadi mungkin ada istilah sebab orang Perlis kan, Ustaz Muti ni orang Perlis dan duduk Perlis orang Perlis membesar di Perlis, duduk Perlis, jadi dia keluar bahasa Perlis. Saya pun memanglah kampung kat Perlis lah adik-beradik kan, tapi duduk Selangor lama. Tadi ada istilah halai balai. Takut ada yang tak faham apa dia halai balai kan. Maknanya kalau misalnya ada anak perempuan tegur ayah buat halai balai. Adik-beradik perempuan tegur adik-beradik lelaki, dia dengar halai balai. Apa dia halai balai? Halai tu sebenarnya halal. Halai balai tu dia jadi halal berhalal lah kan. Maknanya istilahnya macam lebih kurang je dengar macam tu je. Boleh dengar. Tak kira tidak mendengarkan listening gitu kata. Jadi memang kadang-kadang bila tengok bila wanita yang tegur memang adalah yang bertanggapan alah dia tu dengar je lah, tak payah dengar sangat dia cakap apa kan. Jadi itu maknanya tanggapan-tanggapan kalau kita tengok dalam sirah itu tidak berlaku di kalangan sahabat kan. Sayyidina Umar Al-Khattab pun pernah meraihkan wanita tua kan. Kita kata bukan sekadar wanita tapi dah tua berumur yang memang emosi pun ketika bercakap. Tapi tetap saja diperhatikan adakah isinya isi kandungan kata-katanya masih boleh dipertimbangkan ataupun tidak. Baik, panjang sikit cerita pasal ni, cerita pasal wanita kan. Baik, kita ada persoalan lagi seterusnya. Mungkin kita kata tadi bila kita nampak ada persepsi-persepsi terhadap wanita ni, jadi sebenarnya macam mana sepatutnya sikap seorang lelaki
terhadap wanita, terutamanya kita bincang hari ni tentang anak perempuan dan adik-adik perempuan. Dan juga ada persoalan lagi tentang tadi ada ditimbulkan isu ada ayah yang tak benarkan anak perempuan dia kahwin. Jadi adakah seorang anak perempuan tu wajib taat kepada mak ayah yang tak benarkan dia kahwin? Sebab bila dia kata taat, kena wajib taat semua ke? Yang ni macam mana pula penjelasan ni? Silakan. Baik, barakallahu fikum. Ini antara soalan yang menimbulkan dilema dan menyebabkan sebahagian kaum wanita ambil dalam mudah dengan menyertai kawasan kumpulan-kumpulan aktivis kaum wanita. Senang. Dan akhirnya kesalahan sosial itu diletakkan di atas bahu agama. Yang salah ialah kemasyarakatan, tapi yang disalahkan ialah agama itu sendiri. Maka tuan-tuan dan rahmati Allah, di sini kita kena lihat dari sudut fiqh. Kita tak lihat dah dari sudut Nabi kata lagu tu, Quran kata lagu ni. Sebab tu kat mana-mana kuliah saya pun saya kata benda bid'ah ni bukan hukum. Bid'ah bukan hukum. Kalau kita boleh tinggal, tinggal. Kalau tak boleh tinggal, maka tengok keadaan dulu macam mana. Dalam persepsi macam ni pun sama juga. Seorang wanita yang dilarang ayah dia untuk berkahwin, adakah nak ikut sunnah? Kena taat. Ni Nabi suruh taat ayah. Kira lagu mana ni? Saya teringat sebuah kisah yang saya baca dalam majalah Al-Arabi. Banyak tahun dah lah. Saya balik Mesir pun dah lebih 11 tahun dah. Lama dah, 12 tahun balik Mesir. Waktu saya di sana, saya terbaca sebuah dalam majalah Arabi, sebuah artikel dalam subjek hukum. Seorang pemuda bertanya kepada Syekh, wahai Syekh, ayahku menyuruhku untuk menceraikan isteriku. Sedangkan isteriku ni buat hak dia dah sesuai dah, kemas rumah, jaga anak, semua dia buat. Tapi mak ayah suruh ceraikan. Adakah aku wajib mentaati ayahku? Sedangkan Umar menyuruh anak dia menceraikan isteri, Nabi suruh taat pada ayah dia, pada Umar. Maka kata Syekh, wahal abuka Umar, bapa engkau tu Umar ke? Satu soalan yang mencetuskan pandangan-pandangan dan ilham-ilham dalam diri saya, sehingga saya memahami bahawasanya agama itu bukanlah statik. Agama bukan statik, tuan-tuan dan puan-puan Allah. Agama bukan garis yang lurus straight. Tapi agama ialah sesuatu yang murunah. Ada benda yang statik, ada benda yang murunah. Ini dinyatakan oleh Ustaz Al-Qadhawi dalam kitab Khasa'is Islam, iaitu apa sifat agama? As-subut wal murunah. Ada benda yang statik, tak diubah. Ada benda yang murunah, fleksibel. Dan benda fleksibel ini berlaku disebabkan kerosakan masyarakat kita. Dalam konteks Syekh tadi menjawab, adakah bapa engkau Umar, bermaksud di sini untuk mentaati mak ayah perlu juga cukup syarat-syarat keahlian mak ayah tu untuk ditaati. Dalam konteks ayah tadi tidak membenarkan anak yang berkahwin, perlu ada keahlian yang cukup. Adakah ayah dia seorang yang adil? Adakah ayah dia menegah kahwin itu kerana masalah anak dia ataupun masalah diri dia? Itu semua perlu diperincikan. Dan Alhamdulillah di Perlis telah meletakkan satu elemen undang-undang, iaitu elemen nikah terawali. Saya rasa negeri lain pun ada, cuma dari pelaksanaan tak pasti. Iaitu jika anak perempuan berjaya bawa ke mahkamah, ayah dia ke mahkamah, dan ayah gagal menyatakan sebab munasabah kenapa dia larang anak dia berkahwin, maka hakim boleh letakkan kewalian itu kepada seterusnya, kepada sayang bapaknya ataupun kepada wali hakim. Jadi itu dari segi fiqh. Maka untuk mentaati ayah dalam bab larangan berkahwin, kena tengok adakah ayah itu keahliannya sama macam Umar. Dan kalaulah seorang bapa yang berkeahlian sebagai seorang wali seperti Umar, pasti akan mencarikan jodoh untuk anak dia. Dia takkan biarkan anak itu kontang-kanting. Jumpa datang seorang, reject. Tak. Dia akan usaha untuk menikahkan anak dia. Cuma mungkin calon yang anak dia bawa rumah tu calon yang dia tak berkenan dari segi agama dia ke. Ataupun orang lelaki dia ada sixth sense juga. Jangan kata perempuan je, lelaki pun ada sixth sense. Tengok lelaki tu dah kecam dah. Dia ni masalah apa ni? Jangan main-main dengan bapak ni. Dia ada power, sixth sense dia. Jadi sebab tu, bila berlaku larangan untuk berkahwin daripada bapa, kena cek balik keahlian. Dalam konteks ini lebih baik refer direct ke mahkamah. Ataupun mungkin mahkamah setengah tempat mungkin susah sikit, kes banyak sangat. Cuba refer dengan ahli-ahli amanah, ustaz-ustaz yang kita percaya dengan dia. Cuba minta tolong dia. Itulah yang kita boleh cadangkan pun. Jadi keahlian kewalian tu kena ada. Sebelum nak taat secara mutlak, tak boleh kahwin dengan lelaki yang datang minang di rumah. Malahan ada ancaman daripada Nabi SAW menolak pinangan lelaki yang baik. Nabi sebut apa?
idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fazawwijuhu wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika datang pada kamu orang yang kamu redai agama dia, amanah dia, maka terimalah. Jika tidak, akan berlaku kerosakan di atas muka bumi. Jadi itu panduan kita untuk ibu-ibu dan juga untuk kaum lelaki. Adakah anda layak untuk menghalang, adakah anda menghalang anak perempuan anda berkahwin kerana maslahat pada anak anda ataupun pada diri anda sendiri? Sama-samalah tepuk dada, tanya iman masing-masing. Sekian. Baik, jelas tadi kita kata yang sebenarnya menjadi permasalahan dalam masyarakat kita ni bila kita faham ilmu separuh-separuh. Itulah dia kan. Jadi bila faham bapak tu wajib ditaati, yang tu je dia faham. Jadi sebenarnya saya pernah juga ada yang datang jumpa berkenaan dengan isu yang sama, tapi dia dah sebenarnya di negeri mana tak pasti yang berlaku, tapi memang adalah yang kesnya anak tu nak kahwin dan bapaknya tak setuju dengan calon dan memang boleh dibawa ke mahkamah. Jadi maknanya sebelum nak fikir kahwin lari tu tak payah fikirlah kahwin lari kan. Selesaikan kat mahkamah kita. Dalam Islam kita dah ada undang-undang bahawa kalau ayah tidak membenarkan perkahwinan disebabkan kepentingan diri dia, dia akan kalah di mahkamah. Jadi tak payah bimbang walaupun ayah wali mujbir tapi ada syarat tadi kan dijelaskan. Baik. Persoalan terakhir ni yang hari ni yang mungkin kita tengok fenomena hari ni kan. Macam mana wanita mula memikul tanggungjawab yang sama atau lebih daripada lelaki. Bahkan dalam keluarga kadang-kadang yang menanggung rumah tangga, keperluan rumah tangga tu adalah wanita kan? Atau mungkin dalam kepimpinan di mana-mana tempat ni, dalam pejabat mana-mana ke organisasi, itu wanita mula tampil sebagai pemimpin-pemimpin dalam organisasi, dalam pejabat dan sebagainya. Atau mungkin apa lagi, tanggungjawab sebagai lelaki yang kemudiannya dipikul oleh wanita. Jadi sebenarnya dah tentu ada hukum dalam Islam. Kita kata dalam Islam ni tak ada satu pun kehidupan kat dunia ni yang tak ada hukumnya. Semua pasti ada hukum. Jadi macam mana tu status dia? Wanita yang mengambil tanggungjawab lelaki. Silakan. Fadhal. Baik, syukran jazilan. Masalah perempuan mengambil tugas kaum lelaki perlu dipahami daripada dua sudut. Pertama, wanita itu sendiri. Yang kedua, si lelaki tadi. Ataupun untuk wanita ini saya rasa saya tak bersentuh sebab dia lebih kepada nanti mungkin akan masuk dalam bab isteri, wanita sebagai seorang isteri kita akan perincikan. Cuma saya nak bawa daripada persepsi seorang lelaki apabila wanita menggalas tanggungjawab lelaki, cari nafkah, jual insurans dan sebagainya, jadi ejen hartanah. Jadi zaman benda tu berlaku bukan zaman sekarang, zaman Nabi pun dah berlaku. Antara sahabat wanita yang menggalas tanggungjawab untuk melakukan serangan ekonomi terhadap kaum Yahudi di Madinah adalah Atiqah, seorang perempuan. Begitu juga Khadijah radhiyallahu anha juga merupakan seorang wanita penjaga yang berjaya. Dakwah Nabi SAW adalah support daripada Khadijah. Adakah kita nak kata Nabi tak laksanakan tanggungjawab sebagai seorang lelaki sebab kalau bahasa kasar duk guna duit Khadijah? Tidak. Jadi apakah persepsi seorang lelaki? Kan dan sekarang ni ada pula CEO kadang wanita, suami dia kadang cuma playback je. Jadi konsep-konsep ini, benda ini berlaku sejak zaman dahulu. Cumanya Islam letakkan kaedah umum dalam masalah ini. Pertama, keperluan asas mesti dicukupkan oleh lelaki. Itu yang pertama. Bila Nabi SAW bertanya, ma haqqul mar'ati ala zawjiha, Nabi kata, antut'imha idza ta'imta wa taksuha idza tasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur fil bait. Benda pertama Nabi tekankan adalah jenis makanan dan jenis pakaian yang sama dengan lelaki. Maksudnya keperluan asas. Kerana itu di kalangan sebagian masyayikh di belah tanah Arab, mereka tidak membenarkan kita masuk mina anak dia kalau kita tak ada rumah sebiji. Lagi tak ada rumah, lagi itu tak boleh kahwin. Ada rumah, baru boleh kahwin. Walaupun kita rasa macam ekstrim, tapi dia menyelesaikan banyak masalah. Sebab tak gaduh. Sekali lagi bila anak keluar rumah, dituduh derhaka pada mak ayah sebab tak mau duduk dengan mak ayah pula dah. Masalah baru pula timbul. Okey, itu satu. Keperluan asas mesti disediakan oleh kaum lelaki. Selebihnya daripada itu, maka sebenarnya kaum wanita bebas. Sebagaimana dia tidak mencabul hak lelaki. Dia nak meniaga ke apa semua. Dia tidak dinamakan sebagai menggalas tanggungjawab kaum lelaki jika keperluan asas masih dilengkapkan oleh kaum lelaki.
Kalau dah rumah kedua, dah kereta kedua, itu bukan kepada asas tu. Itu terpulang kepada kaum wanita. Maka dalam konteks ini Allah sebut dalam surah An-Nisa, fa'in tibna lakum an syai'in minhu nafsa fakuluhu hani'an mari'a. Kalau mereka kaum wanita memberikan kepada kamu tibna nafsa dengan hati yang lapang, maka makanlah dengan hani'an mari'a, dengan rasa lapang dan juga seronok. Makanlah. Kalau dah hasil kaya, untunglah rezeki, tak ada masalah. Asalkan lelaki melaksanakan tanggungjawab yang asas. Itu sahaja. Adapun jika tanggungjawab asas juga diambil oleh kaum wanita, maka dia termasuk dalam hadis la yaflahu qaumun tamlikuhum ra'ah, tidak akan berjaya satu kaum yang dimiliki oleh kaum wanita, bukan saja dari sudut imamah, dari sudut kepimpinan, tapi juga dari sudut penyediaan keperluan. Orang lelaki yang membiarkan perempuan mengambil alih kos keperluan asas dalam hidup adalah sama macam orang yang membiarkan perempuan menjadi pemimpin dalam rumah tangga, walaupun secara kalam tidak, tapi secara realitinya, secara hakikatnya, secara waqi'nya, ya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah klasifikasikannya sebagai orang-orang yang tak berjaya. Kalau tak berjaya masuk syurga, tuan-tuan, ke mana lagi kita? Tak ada tempat lain dah, 2 kampung je kat akhirat tu. Tak ada kampung ketiga dah. Kampung A'raf, orang kata ada kampung A'raf, Ustaz. Selain kampung syurga, kampung neraka, ada kampung A'raf. Kampung A'raf tu Ustaz je, bukannya selama-lamanya macam syurga dan juga neraka. Wallahualam. Dan itu menjawab soalan yang ditimbulkan. Cuma hari ni macam kurang soalan. Bab panas tapi kurang soalan. Saya serah balik pada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasan tadi. Tajuk yang kita bincangkan pada hari ini adalah tajuk yang kita katakan memang kita kata tajuk panas. Panas tu sebab ada neraka tu, panas. Tapi kita juga ada sejuknya kat situ kan, syurga. Jadi mungkin hari ni banyak ahli-ahli syurga bersama kita, jadi sejuk je kan. Yang tak ada soalan panas. Tapi tak ada masalah. Kita sendiri dah timbulkan beberapa persoalan tadi, dan saya kira perbincangan kita ni adalah perbincangan yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yang paling penting supaya kita ni tidaklah mengendalikan kehidupan dunia ni sesuka hati kita, dan juga sangat penting supaya kita tidak mudah terpengaruh dengan segala propaganda yang dibawakan atas nama agama, atas nama organisasi yang kita katakan. Bagaimana kita akhirnya kadang-kadang menjadi seorang Muslim, Muslimah, seorang Islam yang terpengaruh dengan propaganda tu disebabkan kita sendiri lemah dalam ilmu berkaitan dengan Islam. Jadi apa yang kita bawakan hari ini bukan hanya rekaan atau karangan. Jadi kalau misal kata ada yang kata, ustaz ni kata macam ni, ustaz kata ni, tak, ustaz bukan kata ikut suka dia, tak. Itu semua ada dalam kitab. Jadi boleh cari, maknanya ini semua adalah ilmu yang diberikan oleh Allah SWT, yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita. Tinggal lagi kita nak hayati, kita nak fahami dan kita nak amalkan, insya-Allah. Baik. Alhamdulillah habis perbahasan kita pada hari ini. Kita akan sambung lagi dengan siri seterusnya kan. Kita punya kitab perbincangan ni belum habis lagi. Cuma kita kata pelan-pelan lah kita pergi bab satu persatu. Semoga dia lebih memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Dengan tu saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muti' Al-Hafiz yang sudi bersama dengan kita pada hari ini, dan terima kasih kepada semua yang menonton dan mendengar dalam perbincangan kita pada hari ini. Wallahu a'lam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.